nampak je orang alim ni ingat Allah, dengar kata-katanya bertambah ilmu, tengok amal perbuatannya, tingkah lakunya menggemarkan hati murid tadi apa? Kepada akhirat. Ini satu lagi kelebihan guru ni apa dia? Dr. Syekh Abdul Halim Mahmud. Syekh Abdul Halim Mahmud ni dia pernah menjadi naib chancellor Universiti Al-Azhar. Dia memang alim di bidang tasawuf. Dia kata apa? Orang yang belajar tarekat tasawuf ini mestilah dapat barakah. Dan barakah itu tak lain tak bukan daripada seorang guru yang silsilahnya bersambung-sambung hingga sampai kepada Rasulullah. Saya belajar guru saya belajar pada guru dia sampailah pada Rasulullah. Ini namanya salasilah dalam bahasa Melayu. Arabnya silsilah. Salasilah. Pasal apa? Bila guru tarekat ni ada silsilah, dia ada keberkatan. Keberkatan ni asalnya ialah apa dia? Syafaat Nabi. Syafaat Nabi. Dulu saya dah cerita, syafaat Nabi ni daripada Allah. Bila Rasulullah jadi murid Jibril, maka syafaat Allah yang Allah letakkan pada Jibril melimpah kepada Nabi. Dari Nabi melimpah pada sahabat, melimpahlah kepada guru-guru sampailah kepada kita. Jadi bila kita bertarekat ni tuan-tuan, insya-Allah kita dapat barakah. Bila dapat barakah ni, inilah yang membezakan. Kalau tak ikut tarekat itu tak diambil berat. Kita belajar agama ni, kita tak tanya, ustaz ni belajar daripada siapa? Guru ustaz daripada apa? Tinggi-tinggi saya belajar daripada UKM. Itu saja. Tak adalah siasatan. Guru ustaz yang UKM tu belajar dari mana? Daripada Azhar. Siapa nama pensara-pensara Azhar? Tak ada dah. Tak ditanya dah. Guru-guru saya semua pensyarah Azhar ada PhD. Cukup dah. Tapi dalam ilmu tarekat ni tuan-tuan, bila kita belajar tarekat mesti kita tahu. Sehingga di dalam ilmu tarekat itu, siapa yang tak kenal syekhnya, keturunan syekhnya, maka dia anak pungut. Maka dia anak pungut. Kalau saya belajar tarekat, saya tak tahu guru saya ini belajar daripada siapa, guru saya ini belajar dari siapa sampai Rasulullah. Kalau tak tahu, saya ini anak pungut. Tahu tak anak pungut? Kan sekarang banyak anak pungut ditinggal tepi jalan, tinggal dalam semak, tinggal dekat masjid. Itu anak pungut lah. Itu bahasa orang sufi tuan-tuan. Siapa yang tak kenal silsilah persambungan gurunya sampai kepada Rasulullah, maka ahli tarekat itu adalah ibarat anak pungut yang tak tahu bapa mak dia. Sampai macam tu. Pasal apa? Untuk menentukan supaya dapat nanti barakah daripada guru kita dari guru dia sampailah kepada Rasulullah, berarti berasal daripada syafaat Rasulullah daripada Jibril daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu tuan-tuan, dalam tahiyat, kenapa kita baca Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Kalau tahiyat itu tak ada selawat Nabi, sah tak sembahyang? Tuan-tuan jawablah. Itu untuk menentukan adanya barakah daripada Rasulullah tadi sampai kepada kita ketika kita melakukan solat. Jadi ini ditegaskan lagi, dititik beratkan lagi dalam amalan ilmu dan amalan tarekat. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, makna takwa ni juga tuan-tuan, seorang ahli tarekat itu mesti berpegang teguh pada Quran dan Sunnah, baru dia boleh bertakwa. Tapi takkan semua ahli tarekat dia tahu Quran dan Sunnah. Nak menyelesaikan ini, untuk menyelesaikan berpegang teguh pada Quran dan Sunnah ini, diwajibkan
seorang ahli tarekat itu mesti mengikut salah satu mazhab yang 4 dalam fiqh. Hanafi ke, Maliki ke, Syafi'i ke, Hanbali. Dan di dalam akidah wajib mengikut akidah ahli sunnah wal jamaah. Sebab itu tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok ya, siapa dia ahli sunnah wal jamaah, kumpulan-kumpulan ahli sunnah wal jamaah, antaranya ialah orang-orang sufi. Orang-orang tarekat ni adalah macam tulang belakang ahli sunnah wal jamaah. Karena bila bertarekat wajib ikut akidah ahli sunnah wal jamaah. Maknanya akidah Wahbi tak boleh. Ini masa apa ni, Isra' Mi'raj ya. Ada orang Wahbi kata, tengok Isra' Mi'raj ni kan Allah, kan Nabi kita jumpa Allah kat langit. Betul lah, Allah tu kat langit. Senangnya tuan-tuan Rasulullah naik di Isra' Mi'rajkan sampai ke Sidratul Muntaha, itu bukan Allah di sana. Kalau Allah bertempat, itu bukan Allah. Sebab itu Al-Ka'batu Baitullah, Ka'bah itu rumah Allah. Adakah Allah duduk dalam Ka'bah? Kita dah faham lah. Makna Al-Ka'batu Baitullah tu, Baitullah, Ka'bah itu adalah tempat yang Allah redai untuk jadi kiblat kita, bukan Allah duduk dalam. Jadi begitu juga bila Nabi dimi'rajkan tu, dia naik ke langit tu sampai Sidratul Muntaha, bukanlah Allah di sana ya. Tapi mereka ni kata betul lah, sumastawa ala ars, Allah itu kemudian istiwa ya, bersila di atas aras. Sedangkan istawa itu artinya qahara, Allah menguasai aras dia, bukan Allah di langit. Nanti saya ambil kesempatan ni. Jadi bila kita ikut tarekat ni tuan-tuan, selamat akidah kita. Kita insya-Allah akan tetap ikut akidah ahli sunnah wal jamaah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, satu lagi, bila kita ikut tarekat ni, dalam tarekat ini ada kewajipan mencari ilmu. Mencari ilmu. Alah, ini pun sama, kita pun cari ilmu juga. Tak sama tuan-tuan ya? Tak sama. Macam mana kita melihat dalam tarekat ni cari ilmu dan tarekat ni tak sama ya? Cuba kita tengok kata-kata seorang ahli tarekat, Syekh Najmuddin Al-Kubro, meninggal dunia 618 Hijrah, 618 Hijrah. Najmuddin, Syekh Najmuddin Al-Kubro, tarekatnya tarekat Kabrawiyah. Apa kata beliau? Syariat itu seperti kapal, tarekat itu seperti lautan, hakikat itu seperti mutiara di tengah-tengah lautan. Siapa yang mau mutiara hakikat mesti naik kapal syariat lalu belayar di lautan tarekat. Mudah-mudahan Allah sampaikan kepada mutiara hakikat. Kalau kita pahami tuan-tuan, orang tarekat ini, orang yang beramal tarekat ini memang cari ilmu, tapi macam mana? Adakah sama dengan kita yang tak bertarekat cari ilmu juga? Ada beza. Ada beza. Ya. Ilmu dia amal. Orang yang tak ikut tarekat pun ilmu dia amal. Orang tarekat pun ilmu dia amal. Tapi ada beza. Bezanya apa? Diamal menerusi kaedah tarekat itu ya. Naik kapal syariat, ilmu tadi diamalkan. Belayar di lautan tarekat. Ayat ni tak ada. Belayar di lautan tarekat, insya-Allah Allah sampaikan kepada mutiara hakikat. Yang ni tak ada tuan-tuan. Kalau tak belajar tarekat ni tak ada. Belayar di lautan tarekat itu tak ada. Semayang-semayang saja ya. Cuba kita tengok semayang.
kalau kita layarkan semayang itu di lautan tarekat, apa kata Ibnu Athilah? Saya dah baca hikmah ini di sini, tapi itu dah lama, dah lupalah. Yang ramainya mungkin tak ada pada malam tu, dah tahun-tahun dah bila tak tahu. Apa kata Ibnu Athilah tentang hakikat solat? As-salatu istiftahun libabil ghuyub. Solat itu adalah satu pengembaraan di alam yang gaib. Kalau kita ikut tarekat, sembahyang tu, roh kita ni, pandangan hati kita ni mengembara. Mengembara di mana? Kepada rahsia-rahsia Allah. Di mana? Alam gaib, alam malakut. Inna fi khalqis samawati wal arwah tilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Itulah. Sesungguhnya dalam kejadian-kejadian Allah di langit dan di bumi, di dalam peredaran masa malam dan siang, terdapat ayat-ayat Allah yang dapat disaksikan oleh gulungan ulul albab. Mata hati, saksikan oleh pandangan hati ulul albab. Jadi ulul albab ni memang ahli tarekat. Bila mereka semayang, mereka terimbah kembali pengalaman mereka ketika Allah perlihatkan rahsia-rahsianya yang tersirat dalam semua kejadian. Seperti Rasulullah. Rasulullah merasa puncak kebahagiaan di dunia ini ialah ketika solat. Qurratu aini fi solat. Kerana dalam solat itulah Rasulullah terimbau balik pengalaman ketika beliau Isra' dan Mi'raj. Itu yang rasa bahagia. Jadi itu semayang tuan-tuan, baru solat saja. Kalau kita telitikan satu-satu manasik haji pun ada. Katalah meninggalkan kampung halaman. Dalam tarekat meninggalkan kampung halaman ni diajar. Diajar macam mana? Orang tarekat ni bila tinggalkan kampung halaman, katalah kampung di sini, dia pergi ke Mekah, dalam hatinya apa? Ya Allah, dengan rahmat-Mu, pertolongan-Mu, aku dapat tinggalkan kampung ni, Sungai Cincin, tinggalkan anak isteri, tinggalkan rumah, tinggalkan kerja. Semua kebiasaan harian aku tinggalkan kerana rahmat-Mu ya Allah. Begitulah ya Allah, kebiasaan dalaman aku ni yang jahat-jahat Engkau tinggalkanlah ya Allah. Sifat marah aku, sifat tamak aku, sifat itu, sifat ni, Engkau tinggalkanlah ya Allah. Macam mana Engkau kurniakan kepada aku meninggalkan kampung, begitulah ya Allah Engkau tinggalkan, supaya aku sampai ke tanah suci, menghampirkan diri kepada Engkau yang maha suci. Aku bersih zahir dan batin, kerana Engkau tak akan menerima kecuali yang benar-benar bersih. Tinggalkan kampung pun dah ada, pakai ihram ada, tawaf ada. Itu yang dimaksudkan dilayarkan di lautan tarekat. Orang tawaf, kalau tak ikut tarekat, tawaf saja seperti diajar dalam kursus. Dijaga apa yang membatalkan tawaf 7 kali dah. Tapi kalau ikut tarekat bukan macam tu. Dibelayarkan tawaf ini di lautan tarekat. Sebab itu orang tarekat bila tawaf ni, dia berzikir. Zikir saja. Habis 7 pusingan ni, sehinggalah mudah-mudahan Allah tunjukkan kebesaran Allah, kekuasaan Allah, kesempurnaan Allah sebagai Tuhan kita, sehingga betul-betul dia balik daripada haji, dia tak mau yang lain, kerana dah diperlihatkan oleh Allah kebesaran ketika tawaf. Ada orang yang tawaf ni, dia rasa orang ramai tak ada, dia rasa Allah saja ada. Itu pasal apa tuan-tuan? Kerana dilayarkan amalan tawaf
di lautan tarekat. Sebab itu ada beza, ya. Walaupun kita belajar ilmu, cari ilmu, orang tarekat cari ilmu, tapi ilmu dalam tarekat ini nantinya dibelayarkan di lautan tarekat. Dalam hidup kita ni, ya, orang perli kita, orang marah kita, orang puji kita, biasa, ya. Yang orang bila kita tak ikut tarekat, kita diajar sabar saja, ada banyak hikmahnya. Tapi kalau ikut tarekat lain, tuan-tuan, itu diguna juga. Layarkan di lautan tarekat. Macam mana? Pandang Allah. Macam mana cara pandang Allah? Ingat namanya, ingat wujudnya, Jalal dan Jamal dia. Jadi sebab itu nanti kesimpulannya, pujian dengan cercaan sama. Ini kan lain, ada lain. Sebab itulah ilmu dan amalan tarekat ini adalah ilmu amalan yang lengkap. Bukan itu saja, banyak lagi, tuan-tuan, banyak lagi. Itu sebahagian kecil saja. Saya fikir setakat inilah untuk malam ni, masa dah menunjukkan jam 9. Tuan-tuan ada program-program nanti. Kat ni saja kesimpulannya lah, ilmu dan amalan tarekat ni adalah ilmu dan amalan kerohanian dalam Islam yang lengkap kerana diijtihadkan oleh para ulama tasawuf. Dilengkapi juga dengan kawalan, kaedah kawalan. Macam mana nak kawal ni orang bertarekat ni supaya tidak melanggar hukum hakam, supaya berjalan terus di atas garis-garis akidah, tidak salah dari segi akidah. Itu ada cara kawalannya. Cuma tak sempatlah saya nak cerita ni semua, kerana terlalu banyak. Ada adab-adabnya. Adab pada guru, adab pada orang, adab pada binatang, adab pada diri, semua ada, ya. Kalau tidak bertekad, itu semua tak diberatkan, ya.